Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung bacaan kita dari surah Al-Kahfi. Kita baca ini daripada ayat yang ke-21 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا
ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sambungan cerita kita semalam. Kita sambung cerita lah, muka cerita Ashabul Kahfi ni. Dan kita ada dua cerita hak kita berhutang. Ingat tak? Cerita pertama hak kita berhutang cerita apa? Orang yang masuk Islam tanpa ada orang dakwah dia. Cerita yang kedua, cerita sambungan Ashabul Kahfi. Jadi nak dengar hak mana dulu? Kita dengar Robert dulu lah. Baik, pertama cerita Robert ni kita recall balik ayat Quran yang kita baca semalam. Iaitulah pada ayat yang ke-17. Di hujung tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida." Maksud ayat tersebut
Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ini cerita Ashabul Kahfi ini sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, maka dia akan mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah bagi sesat, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka kamu tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Jadi bab hidayah ni milik Allah. Sebab tu kita mintalah senantiasa hidayah dari Allah dalam apa jua kehidupan kita, dalam apa jua aspek hidup. Minta senantiasa dengan Allah. Sebab kadang-kadang sudut pandang seseorang ni berbeza. Ada orang dia melihat kebenaran melalui kacamata perkauman. Ada orang melihat kebenaran melalui kacamata politik. Sehingga siapa saja yang sesuai dengan selera politiknya dianggap benar, dan orang yang tidak sesuai dengan selera politiknya dianggap salah. Neraca yang paling benar adalah neraca agama. Kerana politik berubah, kebangsaan juga berubah, ta'assub juga berubah. Yang tetap tidak berubah adalah kebenaran yang datang dari Allah. Yang ni yang kita nak. Semoga Allah Ta'ala pandu kita dan hati-hati kita kepada cahaya Islam dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbalik kepada cerita hidayah Islam. Hidayah ni Allah bagi kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah boleh bagi seperti mana atau sebagaimana yang Allah mahu, dan Allah tidak Allah bebas untuk memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Ada 1001 cara Allah boleh bagi hidayah. Dalam 1000 cara dan berjuta berbilion manusia yang beriman, ada cara masing-masing bagaimana nak dapat hidayah. Kita ambil satu saja cerita, iaitulah cerita yang saya janji semalam nak cerita. Nama dia Robert Davila. Robert Davila ni dia duduk di satu tempat di Amerika Syarikat yang semua orang penduduk di situ adalah Kristian. Dia tak pernah jumpa pun seorang Muslim dalam hidup dia. Masjid paling dekat daripada rumah dia, tempat dia tinggal, jaraknya 50 km. Takdir Allah, dia ni sakit. Pada umur 30 tahun, dia sakit dan kena duduk di rumah sakit, hospital, nursing room, nursing, dia panggil apa? Nursing home. Nursing home, dia duduk situ. Dia ni Allah Ta'ala takdir lumpuh daripada leher sampai kaki. Dia hanya boleh cakap saja dan gerak kepala sikit. Maka qadar Allah, keluarga dia pun tak boleh nak jaga sangat. Dia diletakkan di nursing home. Tempat tu ramai majoritinya orang tua, 90, 100 tahun. Dan dia duduk, seorang lagi kawan dia, kawan baik dia duduk dalam sebilik, duduk sembang-sembang. Kawan baik dia sakit juga. Dia sakit liver, hati. Dia sakit dan tunggu orang yang boleh dermakan organ untuk dia. Maka sambil kawan tu tunggu, berduduklah dia dua orang dalam bilik cerita sembang-sembang, termasuklah dalam bab agama. Maka pada satu ketika kawan dia ni pun dapat penderma organ. Seronok, berseri-seri wajah dia. Dia pun sebelum daripada keluar daripada bilik tu nak pergi operation, siap salam-salam lah bahasa kita, bye-bye pada Robert ni. Aku insya-Allah lepas daripada ni, lepas operation mungkin tak duduk sini dah.
Sebab lepas daripada operation mudah-mudahan liver yang dapat panggil derma ni aku boleh hidup sihat lah. Siap panggil babai semua, masuk bilik pembedahan, qadarallah kawan tu mati dalam operation. Tak berjaya. Mati. Bila mati, adik dia pun, adik ataupun kakak kawan tu, dia mari, dia kemah-kemah barang. Termasuklah dia barang yang ada ialah satu cross, salib yang kawan tu duk simpan selama ni. Dia pun bagilah kepada Robert ni, ambillah sebagai kenangan. Dan kalau kamu nak minta gapo-gapo, kau nak minta tolong kau, dekatlah dengan Tuhan. Dia pun pegang, dia simpan. Orang pun gantung kat dia. Robert ni tak boleh buat apa-apa, tak boleh tengok, tak boleh pegang, tak boleh gapo, dia tengok aja kepada salib. Qadar Allah juga, takdir Allah. Lepas beberapa ketika, dia dapat satu mimpi. Dalam mimpi itu, dia duduk di padang pasir. Dan dia tengok ada seorang lelaki diri dan dikerumuni oleh beberapa orang. Dalam mimpi tersebut, dia recognize bahawa orang ni nama dia Muhammad. Dan orang ni, lelaki ni, bagi tahu kepada dia, tunjuk kepada cross, salib yang ada dekat dia. Dia kata, ni bukan Tuhan. Dia ni seorang Rasul yang diutuskan untuk mengajak orang menyembah Tuhan yang sebenar. Dia pun lepas daripada tu berhenti mimpi tu. Orang tu cakap, lepas tu berhenti mimpi. Dia Robert ni, family dia bagi satu alat kepada dia untuk isi masa dia. Dia boleh tengok komputer dan dia boleh search guna suara. Dia tak boleh menaik tapi dia boleh cakap dengan suara. Lepas tu dia boleh cari maklumat melalui suara dia. Jadi dia ingat perkataan Muhammad, orang dalam tu dia tak pernah kenal. Dia ingat orang tu kata Jesus bukan Tuhan. Dan dia ingat Jesus kerja dia mengajak manusia kembali kepada Tuhan yang sebenar. Dia pun Google. Pertama-tama dia tengok kataan Muhammad, dia Google. Dia dapat maklumat tentang Muhammad ni agama Islam. Dia mula kaji tentang Islam. Tak beberapa ketika, maka dia pun masuk Islam seorang-seorang. Dalam komuniti dia, seorang pun tak ada orang Islam. Dia tak pernah jumpa orang Islam. Dia masuk Islam seorang-seorang. Kemudian dia mula belajar tentang Islam melalui internet. Tak habis lagi cerita dia. Lepas dia masuk Islam seorang-seorang, dia belajar tentang Islam. Punyalah semangat dia belajar. Dia cari pula guru online. Dia jumpa seorang Arab. Dia belajar alif bata sebab dia nak baca Quran. Alhamdulillah, setelah belajar online, dia boleh baca Quran dan dia hafal beberapa surah pendek daripada Quran. Robert. Kebetulan pada masa tu Allah takdirkan ada seorang lelaki Arab Mesir datang migrate daripada Mesir pergi ke US, kerja kena dekat nursing home tu. Bila kena kat nursing home, dia ni sampai satu tahap dia dah tak jumpa orang Islam. Orang Mesir tu sampai satu tahap dia mula hilang kepercayaan dia. Mula longgar akidah dia. Dia sampai satu tahap masjid tak ada pak dia, solat Jumaat pun tak ada. Sampai satu tahap dia sebut panggil cleaner ke pekerja Mesir ni pergi ke gereja semata-mata nak dengar cerita tentang Tuhan. Dalam keadaan dia duduk begitu, dua-dua orang ni saling tak tahu. Satu hari dia tengah duduk cuci, dia dengar ada orang baca Quran dalam nursing home. Terkejut dia. Dia masuk dalam bilik tu. Dia tengok Robert. Dia kata, Robert,
kamu dengar apa tadi? Jawab Robert, nothing. Aku tak dengar apa-apa. Tapi aku dengar sesuatu tadi. Jawab Robert, it was me. Aku lah. Terkejut orang. Kamu baca tadi? Ya. Dia baca surah Wal Asr masa tu. Dia baca surah Wal Asr. Kamu? Ya, aku. Kamu Muslim? Ya, aku Muslim. Dia pun terkejut, Allahu Akbar, happy. Robert ni lepas daripada dia boleh ngapal Quran, dia nak belajar pula ilmu makna tafsir Quran. Dia Google. Kebetulan jumpa dengan seorang ustaz nama dia Nu'man Ali Khan. Dan cerita ni diceritakan oleh saudara kita ni Nu'man Ali Khan. Dia pun kongsilah, sharing dua orang ni maklumat begini. Robert kata, aku bercita-cita nak pergi solat Jumaat dengan orang-orang Islam. Jawab dia kawan ni klinik, dia kata, nak pergi boleh, no, 50 kilometer. Nak pergi 50 kilometer. Dia pun pergi minta dengan hospital. Robert ni kalau dia nak pergi jalan mana-mana, sebab dia lumpuh seluruh badan, dia kena duduk atas wheelchair. Wheelchair dia khas untuk dia, dan ada van khas untuk tu, yang bila naik atas van dia boleh lock, dia tak gegar. Tapi van ni dia tak boleh pergi jauh untuk kawasan dekat-dekat ni. Dia kata dia nak pergi solat Jumaat, jarak dia 50 km. Dia minta juga dengan ni. Akhir sekali dibenar. Robert pun pergi. Dia pergi naik van biasa. Bawa dia naik van biasa tu lagu mana wallahu taala alam, tapi bukan van khas dia tu. Bila naik sana gegar dan sebagainya, dia pergilah solat Jumaat. Pertama kali dalam hidup dia solat Jumaat dan berjamaah. Dia balik daripada tu, dia sudah tidak boleh duduk atas kursi roda. Dia terpaksa baring, ditilam dia selama 6 bulan untuk pulih, disebabkan sekali pergi solat Jumaat. Dan dia bagi tahu kepada cleaner Egypt tadi, Mesir, dia ada satu lagi permintaan. Lepas daripada solat Jumaat tadi, dia ada satu lagi permintaan. Kalau boleh dia nak jumpa dengan ustaz dia online ni. Itulah berada Nu'man Ali Khan. Takdir Allah, Nu'man ni sebelum daripada tu 4 tahun dah orang ajak dia ni pergi tour US untuk bagi kuliah ni. Tahun tersebut dia terima jemputan hak masjid hak 50 km tu. Dia pun pergi, lepas ceramah datanglah seorang Arab Mesir. Dia pun cerita, dia kata ada seorang peminat kamu, dia nak sungguh jumpa dengan kamu. Dia pun tanya siapa. Keluarlah cerita Robert Davila. Nu'man Ali Khan pun kata jom kita pergi. Pergilah dia beberapa orang pergi ke hospital. Masa dia sampai tu, Robert ni tengah berduduk dalam baring tu. Telah berlalu 3 bulan daripada peristiwa dia pergi solat Jumaat tu. Dia ada 3 bulan lagi untuk duduk kat katil ni sampai dia boleh duduk semula atas wheelchair. Dia jumpa tu 3 bulan. Dia jumpa punya lah seronok begini. Dia kata that was the happiest day in my life, dia kata. Waktu aku pergi solat Jumaat tu, hari yang paling gembira untuk dia kata. Lepas pada tu dia kata, wallahi kalau aku pulih 6 bulan lepas daripada ni, the first thing I will do, I will go to Jumaat prayer, dia kata. Walaupun aku kena tunggu 6 bulan, aku nak pergi.
Brother Nu'man ni dia pun lepas benda tu dia balik, dia panggil kumpulan dia, geng-geng dia ni. Lepas 6 bulan Robert tu okey, lepas 3 bulan okey, dia panggil geng-geng dia datang satu bas. Dia pergi buat solat Jumaat dekat nursing home tu. Dia pergi panggil pokok dia, penuh satu bas, pergi solat Jumaat. Tak nak bagi Robert ni sakit pula. Biar kita orang sihat pergi solat Jumaat dengan dia. Jangan dia orang sakit pergi sembahyang dengan kita. Ada video dia waktu dia orang pergi solat Jumaat. Saya tengok video tu. Pagi tadi pergi tengok. Saya tak pernah tengok video tu sebelum ni. Saya dengar video Nu'man Ali Khan ni. Dalam video tu dia orang pergi solat Jumaat tempat Robert Davila ni. Lepas tu orang pun lepas daripada solat Jumaat, Nu'man Ali Khan bagi khutbah. Ni video ni 9 tahun lepas. Lepas pada tu dia lepas daripada solat Jumaat, dia bagi ucapan. Dia mau panggil lah Robert ni bagi ucapan. Jadi dia pun ceritalah, dia pun sangat-sangat bersyukur kerana Allah bagi kepada dia hidayah walaupun dia tak pernah jumpa seorang pun Muslim. Dan dia juga syukur Allah boleh jadikan dia baca Quran walaupun dia tak pernah jumpa seorang Muslim. Dan dia pesan kepada saudara-saudara dia yang dah lama Islam. Jadi masa tu dia baca hafalan dia baca li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlata syita, dia baca sampai habis. Cukup dengan tajwid dia sekali. Dia baca tu cukup dengan tajwid. Saya kata Masya Allah, hebat orang ni. Dia bagi nasihat kepada para pemuda. Dia kata, macam saya sebut di awal dulu, saya pernah kata, kita ni kena sungguh cari hidayah lebih daripada cara kita cari rezeki. Kalau cari rezeki kita sanggup keluar daripada pagi hari balik malam hari nak cari rezeki. Tapi bab cari hidayah kita tak sungguh lagu tu. Kalau solat ni lama sikit je, nak baca satu page dengan setengah page, dia mula dah takwil lah, lama tak iman ni solat. Tapi kalau meeting drag meeting 1 jam jadi 2 jam, 2 jam jadi 3 jam, no complain. Pasal apa? Ni bab rezeki. Bab semayang drag 2 minit je mula dia komplain. Betul tak? Kita dengan hidayah, Robert dia kata, kamu kena sungguh cari hidayah. Aku tak pernah jumpa orang Islam, tapi Allah bagi kepada aku hidayah. Aku belajar sampai dia boleh baca Quran. Itu orang lahir daripada Islam, ada baca Quran tak erti. Tak erti baca Quran. Dia bagi pesan, dia kata, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kata kita panggil apa? Hilang pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bila dengar video dia sendiri tu, rasa menitik mata jugalah tadi. Kata Masya Allah, hidayah Allah ni hebat. Very, orang panggil memberikan inspirasi. Bila kita dengar gitu, kita ni punya kerdil. Nak ada banding orang yang sanggup sekali solat Jumaat 6 bulan terbaring. Tapi dia kata, kalau aku sihat sekali lagi, benda pertama aku buat, aku nak pergi solat Jumaat ni. Dan Ustaz Nu'man Ali Khan, brother Nu'man Ali Khan tu, dia kata apa lepas daripada tu, wahai para pemuda, ini dia menjadi satu teguran juga kepada kita agar kita lebih cinta kepada masjid. Orang sakit macam ni dia bercita-cita nak pergi masjid. Kita hak sihat, kadang-kadang masjid depan rumah pun tak sampai. Betul tak? Terutamanya para pemuda lah, dia kata, para pemuda. Jangan pergi masjid mencari manusia. Jangan pernah bergaduh dengan masjid. Saya pesan senantiasa, waktu kita jadi imam, lepas tu dah tak jadi imam, ada orang tanya, Ustaz, nak pergi lagi ke solat Jumaat sini? Saya kata kita tak pernah bergaduh dengan masjid. Jangan pernah bergaduh dengan masjid. Kerana kita pergi masjid bukan kerana manusia, tak suka dengan manusia, jangan jadi sebab kita tak pergi masjid. Sebab masjid bukan milik manusia, dia milik Allah Subhanahu wa taala.
kita gitu kerana Allah. Orang tak suka kita ke, orang suka kita ke, itu tak ada masalah bagi kita. Selama kita pergi masjid kerana Allah, yang akan bagi kepada kita ganjaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi teguranlah kepada kita bila kita tengok cerita-cerita begini. Rasa malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada kita semua dan senantiasalah minta hidayah. Allah ni kalau nak bagi hidayah, mudah bagi Allah. Tengok orang tak pernah jumpa seorang Muslim, tak pernah jumpa, tapi boleh masuk Islam seorang-seorang. Dia kata aku mengucap pun seorang-seorang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata aku mengucap pun seorang-seorang, aku mengaji seorang-seorang, aku menghafal Quran pun seorang-seorang. Ni yang orang mari, dia kata I'm very happy to see, dia kata orang Islam datang ziarah aku, very happy dia kata. Tapi dia dah meninggal 2022 baru ni. Robert Davila dah meninggal. Semoga Allah merahmati dia dan semoga Allah menempatkan dia di tempat yang baik, insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah ayat yang kita baca berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sambungan cerita kita yang kedua. Kalau boleh tuan-tuan nak tengok, boleh search sendirilah. Video tu dalam YouTube ada. 9 tahun yang lepas tengok video tu. Robert Davila. Robert tu Robert lah. D-A-V-I-L-A. Davila. Robert Davila. Boleh tengok cerita dia. Itu yang kita nak ambil iktibar. Kemudian kita sambung cerita yang kedua kita lah. Surah cerita Ashabul Kahfi. Kita berhenti semalam cerita yang kedua Ashabul Kahfi bila mereka pergi keluar daripada gua, seorang daripadanya pergi cari makanan dan nak beli makanan, lalu didapati mereka ni bayar dengan duit lama sehingga dianggap ada mereka jumpa satu harta karun dan dibawa kepada pemerintah. Rupanya pada masa tu mereka beriman kepada Allah, cuma ada sebahagiannya mengingkari tentang bagaimana Allah menghidupkan semula orang yang mati. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang ke-21, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah benar, bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, supaya mereka ni beriman dan yakin kepada Allah bahawa Allah akan menghidupkan orang yang mati. Jadi sebagai tandanya, salah satu bukti cerita Ashabul Kahfi. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Okey. Dan hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantah-bantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Mereka masa tu duk khilaf sesama dia, betul ke Allah boleh hidupkan semula orang mati? Tiba-tiba berlaku cerita Ashabul Kahfi depan mata. Itu menjadi jawapan kepada mereka. Faqalu bunu alaihim bunyana. Lalu mereka berkata, mereka berkata, binalah satu bangunan di sisi gua mereka.
binakanlah satu bangunan di sisi gua mereka. Baik. Apabila mereka lepas daripada mereka orang tu masuk, kawan tu masuk, kemudian dia pun masuk. Ada yang kata dalam tafsir, pembesar raja masa tu dan pengikut-pengikutnya sempat masuk dan jumpa dengan orang-orang mereka tu. Lepas pada dia keluar, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala matikan semua mereka yang Ashabul Kahfi tu. Dia mati di tempat mereka tidur dalam gua tersebut. Maka setelah daripada tu, sebagai tanda peringatan, mereka pun binalah satu binaan di tempat tempat mereka itu berada. Dan sebagai tizkar, tizkar sebagai peringatan kepada mereka, sebagai satu peringatan kepada mereka. Baik, persoalan dalam satu perkara ni, walaupun Allah cerita perbuatan mereka, apakah perbuatan itu termasuk dalam redha Allah ataupun termasuk dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, iaitu membina binaan di atas kubur? Soalan. Disebut dalam tafsir, apabila mereka kata wa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida, maka orang-orang yang berkuasa di atas urusan mereka, yakni pihak raja, berkata jangan buat binaan biasa. Lanattakhidanna alaihim masjida, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di salah satu gua mereka. Maknanya raja kata kita akan bina masjid, bukan lagi bangunan biasa dak. Masjid tu kita bina sebagai peringatan. Baik, persoalan dia, bila Allah cerita macam ni, hal hum mahmudun amla, apakah perkara ini perbuatan yang dipuji ataupun tidak? Dalam syariat kita, pertama mungkin ini syariat dia, tapi dalam bahasa Nabi SAW sendiri pun kata, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi SAW, Nabi Muhammad, tak benar kita ni bina kubur, bina masjid atas kubur. Bahkan termasuk dalam laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani adalah disebabkan mereka bina masjid atas, atau disebabkan mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada orang tanya, habis tu kubur Nabi? Tidak, kubur Nabi kalau ni kita pergi dalam Masjid Nabawi. Betul tak? Apa jawapan dia? Pertama sekali, Nabi tidak dikuburkan dalam masjid. Sebaliknya Nabi dikuburkan dalam rumah dia. Masa tu rumah Nabi lain, masjid lain. Kerana Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal. Adapun orang lain yang mati nu dikuburkan di perkuburan Baqi'. Baqi' ni jauh daripada Masjid Nabawi. Habis tu macam mana kubur Nabi jadi masjid lah ni? Setelah daripada pembesaran Masjid Nabawi, dah tak ramai orang Islam, Masjid Nabi mula tak muat, maka mereka besarkan Masjid Nabi. Waktu nak besarkan Masjid Nabi, terpaksa memasukkan rumah Nabi dalam
binaan masjid. Itu pun mereka buat pagar, tutup habis agar tak nampak dia seperti kubur. Bahkan kalau kita tengok bentuk dinding tu berbentuk seperti segi lima. Segi lima dalam bahasa matematik dia panggil apa? Oktagon. Oktagon 8 lah. Hexagon. Rasa ya. Bantai sajalah. Dia bentuk 5 bucu. 5 bucu, tak seperti Kaabah. Supaya orang tak salah anggap ini adalah tempatnya kita solat dan menghadap kepadanya. Selain daripada mengelak daripada dia dicuri. Jadi kalau orang berhujah dengan kubur Nabi dibina dalam masjid, maka jawapan dia, pertama, kubur Nabi tidak dikuburkan dalam masjid. Sebaliknya masa tu Nabi dikuburkan dalam rumah dia. Lah ni baru dia termasuk, atau sewaktu pembesaran masjid barulah rumah Nabi termasuk dalam masjid. Okey, adapun jenazah lain tidak dikuburkan di situ melainkan 2 orang sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. Lepas penuh rumah tidak lagi dibesarkan kubur tu, kerana itulah rumah. Kalau kerana nak duduk dalam masjid, saya Aisyah pun mati duduk situ, Fatimah pun mati duduk situ, anak Nabi. Tapi tak, setelah penuh rumah, waktu Aisyah radhiyallahu anha meninggal, isteri Nabi yang dikasihi ini dikebumikan di perkuburan Baqi'. Menunjukkan bahawa kubur tu bukan kubur tapi rumah. Kalau nak jadi kubur, saya boleh masuk lagi orang lain. So itu jawapan bahawa Nabi tidak dikuburkan dalam masjid. Adapun kalau tiba-tiba hari ni ada orang mati, dia nak simpan, dia sama ada kubur dulu ada, masjid tak boleh dibina atas tu. Atau masjid dulu ada, jangan pula seorang pergi tanam orang dalam masjid tu. Oh, dia kata tuan ke kubur ni kalau duduk tepi masjid, nanti dia banyaklah kebaikan, doa-doa begini-begini sampai kepada dia. Perkara tersebut bukan seperti yang kita fikirkan. Syariat ni mesti kita kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita begitu. Maknanya antara kebaikan kepada si mati supaya dia bertenang di alam barzakh, tanamlah dia tepi masjid supaya dia boleh dengar alunan-alunan ngaji Quran. Tak ada. Ada orang tu siap buat tanah lot lagi kat Indonesia, dia ada lot kubur. Kawasan dekat dengan masjid lagi mahal harga dia. Okey. Kemudian ada pula orang buat package siap di kubur pasang ngaji Quran 24 jam. Semua tu tak ada kaitan dengan orang dalam kubur. Kerana Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Sebaliknya kita dipandu oleh syariat. Kalau nak ke bumi di perkuburan orang Islam. Jauh ke dekat dengan masjid, itu tak ada, orang panggil, tak ada keutamaan bagi kita. Kerana walau dia dikebumikan jauh daripada masjid, tetap saja doa anak-anak yang soleh akan sampai kepadanya. Kalau dia dikuburkan di tepi masjid sekalipun, tak ada orang doakan kepada dia, maka dia tidak akan mendapat manfaat daripada orang yang duduk baca. Lepas tu orang kata tu, ustaz, Nabi pacak kurma, pelepah kurma kan, selama pelepah tu berzikir, dia mendapat keringanan daripada azab. Kan ada hadis, kan? Tak ada? Oh, kalau gitu tuan-tuan, baik tanam pokok durian teguh, tahan 100 tahun pokok durian ni, buah pun boleh makan. Pokok tu selama dia hidup berzikir kepada Allah. Bolehkah kita kata macam tu? Daripada instik tanah pokok bunga gemboja lah, berapa lah, tanah tu pokok rambutan. Ada kat kampung saya tu pokok rambutan, hak paling manis buah dia hak atas kubur. Betul. Orang subur. Jadi jawapan dia,
Kalau pun kubur orang kafir duduk sebelah masjid, ataupun kalau saya lalu dekat, kita nak pergi balik Kelantan, ada di Bentong. Bentong ke dekat Rau tu. Ya, kubur orang Islam dengan orang kafir tu sebelah-sebelah. Kata bukit sebelah sini orang Islam, sebelah sini sebuah kafir. Ada apa? Pernah tengok? Tak pernah tengok? Ada kan? Tak pernah tengok, tak pernah lalu. Wah. Kita je lalu tiap-tiap minggu kan. Cerah ada. Sini pun ada. Sebelah-sebelah. Andai kata kubur dia orang non-Muslim sebelah kubur orang Islam, takkan dapat manfaat apa-apa. Even alam kubur ni, kalau dua orang ditanam dalam liang lihat yang sama, alam kubur dia lain-lain. Betul. Dua orang, tiga orang tanam satu liang lahat, aksiden tanam liang lahat. Tak adalah dia di alam barzakh tu, tiga orang tu duduk satu alam. Tak. Setiap orang duduk dengan alam dia masing-masing. Apatah lagi kalau kita kata, kalau dia duduk tepi masjid, kalau dia orang Islam, mudah-mudahan. Tapi kita kata kalau dia, yang menyelamatkan dia pada masa itu adalah amalannya. So syariat kita, Nabi SAW tak suruh pun kita tanam tepi masjid, tak. Bahkan Nabi melarang kita membina binaan atas kubur, apatah lagi membina masjid sehingga menjadikan kubur tempat ibadat. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi wallahu taala alam. Sebab itu walaupun disebut perkara ni sebagai penceritaan, tetapi amalan yang dilakukan pada masa itu tidaklah termasuk yang dipuji sebagaimana disebut dalam tafsir. Bahkan diriwayatkan dari Amir Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila mereka menemui pada zaman pemerintahan Umar kubur Nabi Daniel di Iraq, maka Umar memerintahkan dia agar disembunyikan daripada pengetahuan manusia. Supaya apa? Okey, wa an tudfana tilka ar-raq'ah allati wajaduha indahu. Dan dia tanam balik tanda-tanda yang dia jumpa tu, masuk balik dalam kubur, sembunyikan kubur tersebut daripada pengetahuan orang. Dibimbangi kalau orang tahu, orang pakak datang minta doa begini, akhirnya jadilah satu fitnah dalam agama yang membawa kepada berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang seterusnya. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum, mereka akan kata, oh bilangan mereka 3 orang, termasuk anjing jadi 4. Setengahnya kata bilangan mereka 5, 6 termasuk anjing. Allah Ta'ala kata rajman bil ghaib, sebagai meraba-raba dalam ilmu ghaib. Maknanya dia cakap je, dia tak tahu. Dan Allah Ta'ala kata wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan mereka kata 7, 8 termasuk anjing. Allah pun kata setelah itu, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah Allah lebih tahu bilangan mereka, dan tidak ada yang tahu bilangan mereka melainkan sedikit sahaja dari manusia. Jadi kita kata ulama tafsir, termasuklah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, termasuklah juga Atha al-Khurasani, termasuklah juga Ibnu Jarir, mereka kata aku termasuk dari jumlah yang sedikit itu, iaitu aku tahu bilangan mereka 7. Kata bilangan mereka tu 7. Guru saya Syekh Abdul Rahman Asy-Syibil dalam kelas, dia pun kata, dan aku juga kata bilangan mereka 7 berdasarkan
Allah sendiri sebut 3 kali. Kali pertama Allah Ta'ala sebut, mereka kata 3 termasuk anjing 4. Mereka kata 5 termasuk anjing 6. Tapi bila Allah Ta'ala sebut 2 ni bilangan ni, Allah kata rajman bil ghaib. Ini sebagai satu lontaran dalam kegelapan. Rajman ni mana kita tembak je bahasa kita. Kalau soalan ni kita tembak je ni. Mereka kata tu tembak je. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, dan mereka kata 7 termasuk 8 anjing. Kata Syekh Abdul Rahman Al-Shibil, bila Allah Ta'ala sebut 7 ni, Allah tak sebut tembak, Allah tak sebut rajman bil ghaib. Sebaliknya Allah Ta'ala kata qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Jadi guru saya di Madinah dulu, kata Syekh Abdul Rahman Al-Shibil, jumlah mereka adalah 7. Termasuklah seperti mana Ibnu Abbas dan ulama tafsir kata jumlah mereka adalah 7. Wallahu ta'ala a'lam. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Hujung ayat ni cerita, wa fala tumari fihim illa mira'an. Oleh itu janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka melainkan dengan bahasan yang sederhana yang nyata keterangannya dalam Quran. Jangan bahas, jangan berdebat. Mira'an, wala fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kamu rasa hebat ilmu tentang Ashabul Kahfi ni, jangan jadi modal nak debat. Oh, aku pun tahu gini-gini. Sebenarnya Allah Ta'ala kata ilmu cerita Ashabul Kahfi ni tak besar pun di sisi Allah. Jangan jadi modal nak berdebat. Berita utama lagi, headline yang kamu kena bawa kepada orang ialah apa dia? Keimanan mereka kepada Allah. Jangan cerita dia hebat. Oh, dengar ada cerita pelik, ada orang mati tidur 309 tahun gini. Jangan duk sungguh sangat cerita tu. Ada cerita yang lebih utama daripada apa dia? Beriman kepada Allah. Ini mesej utama yang Nabi bawa. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Dan janganlah kamu meminta penjelasan mengenai hal ini kepada seorang pun dari golongan mereka. Yakni kita cerita ni orang Yahudi tanya asal. Jadi Allah Ta'ala kata cukup setakat tu, jangan duk tanya lebih-lebih pokok dia lah. Tak ada makna pun kalau kita tahu lebih. Cerita utama ialah beriman kepada Allah. Lah ni Yahudi dia tahu cerita ni pun dia tak beriman kepada Quran. Tak ada makna juga. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti setakat tu. Ayat 23 kita sambung besok hari berkaitan dengan apa yang kita nak buat esok. Jangan lupa kata insya-Allah. Jadi kita pun kata insya-Allah kita sambung esok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.